الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، أو كما قال، حديث صحيح متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, ataupun nama sebenar dia Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, satu orang laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu tanya, ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Laki-laki yang jumpa Nabi ini tanya Nabi, kata dia, ya Rasulullah, bagitahu kepada aku apakah amalan yang kalau sekiranya aku buat, aku boleh masuk syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Nombor satu, kamu hendaklah abdi diri kepada Allah dan jangan kamu syirik Allah dengan satu benda pun. Yang kedua, wa tu'ti zakah, zakat kena keluar. Dan yang ketiga, wa tasilur rahim, hendaklah kamu jaga hubungan keluarga. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa asas dalam Islam nombor satu sekali, mestilah kita abdi diri kepada Allah dan tak boleh syirik Allah dengan satu benda pun. Yang tu asas. Kerana mensyirikkan Allah dengan apa juga pun merupakan satu dosa besar yang Allah tak akan ampun sampai bila-bila. Yang kedua, dapat kita faham bahawa semayang itu tiang agama. Tak semayang, tidak ada bukti kita beragama. Sehingga kan Nabi SAW kata, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggal semayang saja tinggal, dia boleh jadi kafir yang nyata. Dan yang ketiga, dapat kita faham bahawa zakat di antara benda yang menjadi tulang dalam agama. Kalau kita sudah sampai ke tahap wajib keluar zakat saja tak mau keluar, kita seolah-olah mematahkan tulang agama kita sendiri.
Dan yang keempat, dapat kita faham bahawa Islam sangat-sangat menekankan soal menjaga hubungan adik-beradik. Maka Nabi SAW tak lupa sebut benda ni sebagai salah satu daripada syarat untuk nak melayakkan kita masuk surga. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Salman bin Amir radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamr fa innahu barakah fa in lam yajid tamran falma fa innahu tahur." Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqah wa 'ala dhir rahim sintani sadaqatun wasilah." Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, apabila kamu nak buka puasa, maka bukalah puasa dengan mendahului buah korma. Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila kamu nak buka puasa, maka mulakanlah buka puasa itu dengan tamar, dengan korma. Fa innahu barakah. Kerana buah korma ini buah yang penuh barakah. Fa in lam yajid tamran falma. Nabi kata kalau korma tak ada, mulakan buka puasa dengan ayam. Fa innahu tahur. Kerana ayam ini suci. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi kata, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Nabi kata, kita bagi sedekah pada orang miskin mana-mana, kita dapat pahala sedekah. Kita bagi sedekah kepada mana-mana orang miskin, sadaqah, kita dapat satu pahala, iaitu pahala sedekah. Wa 'ala dhir rahim sintan. Tapi kalau kita bagi dekat adik-beradik yang miskin, ada dua pahala. Yang pertama, sadaqah, pahala sedekah. Yang kedua, wasilah, pahala menghubung hubungan kekeluargaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham, yang pertama, tamar, buah korma ni bukan sebarang buah. Lebih-lebih lagi korma ajwa, korma Nabi orang panggil, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan tak boleh jadi di negeri lain daripada Madinah, sehingga kan dia menjadi satu korma yang disebut orang dengan nama korma Nabi, hanya tumbuh di Madinah. Korma satu buah yang bukan sahaja kalau kita makan kerana sunnah Nabi. Nabi makan korma. Tetapi korma adalah satu buah yang sudah pun orang buat kajian dan mendapati satu-satunya buah yang mempunyai protein paling tinggi ialah buah korma. Orang buat kajian tentang buah korma ni. Rupa-rupanya buah korma yang tumbuh di negeri-negeri Arab ni merupakan buah yang mengandungi protein paling tinggi. Dan kita semua tahu protein untuk nak membina minda ataupun akal manusia. Nabi kata korma fa innahu barakah, dia ada keberkatan dia. Yang kedua dapat kita faham bahawa Islam menganjurkan kita bersedekah.
dalam nak bagi sedekah, kalau sekiranya diberi pilihan antara sedekah dekat adik-beradik miskin dengan sedekah kepada orang yang bukan adik-beradik tapi miskin, Islam menekankan bagi dekat adik-beradik yang miskin dulu. Kerana bagi sedekah kepada adik-beradik yang miskin dapat dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, dan yang kedua pahala kerana menghubungkan hubungan adik-beradik. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Zainab As-Saqafiyah, dia adalah isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha. Satu hari Zainab hadir di dalam satu kuliah yang Nabi SAW buat. Zainab isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Kita semua selalu dengarlah nama Abdullah bin Abbas, nama Abdullah bin Mas'ud, nama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ini nama kalau kita belajar hadis, nama ni tak tahu berapa kali diulang dengar. Kerana mereka merupakan sahabat yang cukup banyak riwayat hadis daripada Nabi SAW. Isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, nama dia Zainab. Dia hadir kuliah Nabi SAW. Dalam kuliah itu Nabi bersabda, Nabi kata, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Dalam kuliah yang Nabi bagi itu satu benda dia dapat. Apa dia? Nabi SAW kata, wahai orang-orang perempuan, tasaddaqna, hendaklah kamu bersedekah. Walau min huliyikunna, sekalipun kamu terpaksa bagi barang kemah kamu kena sedekah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita hadir satu kuliah, satu ceramah, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam tengah, kadang-kadang satu benda kita dapat. Punya banyak benda yang kawan tu cakap, kita dapat satu benda aja. Tapi satu benda pun kalau kita balik kita amalkan, lebih baik daripada orang yang dapat 10 benda balik tak buat apa. Zainab As-Saqafiyah, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, dia hadir kuliah Nabi SAW. Dalam kuliah tu satu benda dia dapat. Nabi kata dalam kuliah tu, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, wahai orang perempuan, bersedekahlah. Walau min huliyikunna, sekalipun kamu terpaksa sedekah barang kemas hak kamu pakai. Zainab bila dengar macam tu, dia balik ke rumah dia jumpa suami dia Abdullah bin Mas'ud. Zainab kata dekat suami dia kata dekat Abdullah bin Mas'ud, dia kata, innaka rajulun khafifu zatil yad. Dia kata, abang adalah satu orang yang ringan tangan. Dia kata, maksud khafif zatil yad dalam bahasa Arab ialah miskin. Bukan maksudnya ringan tulang rajin buat kerja. Maksud miskin. Bila dia pergi duduk dalam kuliah Nabi menganjurkan supaya bersedekah. Walaupun barang kemas hak duk pakai, Nabi kata kalau bagi. Dia balik rumah, dia jumpa suami dia jumpa laki dia beritahu dekat laki dia beritahu kat suami dia kata, abang orang miskin. Dia kata, maknanya abang kita ni orang miskin. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bisadaqah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita bersedekah. Macam mana ni? Dia kata, kita ni bukan orang kaya, kita bukan orang senang, kita bukan banyak harta. Tapi tadi Nabi SAW suruh kita ni bersedekah. Nabi kata, sekalipun terpaksa tanggal barang kemas kerana nak sedekah, Nabi suruh buat. Macam mana dengan kita ni? Kita orang miskin. Fa'tihi fas'alhu. Zainab kata dekat suami dia kata, abang pergilah jumpa Nabi, tanya Nabi macam mana dengan kita ni. Fa in kana zalika yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Dia kata, kalaulah sekiranya
hak duk ada sikit duit kita ni, kita belanja dekat anak-anak kita sudah cukup, tak payahlah bagi dekat orang lain. Kita tumpu anak-anak kita dulu untuk nak guna duit kita yang sikit ni. Tapi kalau Nabi kata itu tak cukup, mesti kena sedekah dekat orang lain juga, tak apalah, kita bagilah ada sikit ni pun. Tuan-tuan cuba tengok, punya nak ikut perintah Nabi sampai macam tu. Punya nak ikut perintah Nabi sampai macam tu. Nabi suruh bersedekah, balik di rumah bincang dua lelaki bini, macam mana ni kita nak sedekah, kita ni orang miskin. Dia kata, abang tolong sapi tanya Nabi, kalau sekiranya duit kita ada sikit ni, kita belanja untuk anak-anak kita, adakah kita dapat pahala sedekah ataupun tak? Kalau sekiranya Nabi kata hak ni tak dapat, tak apalah, duit hak sikit ni pun kita sedekah juga ke orang, supaya kita dapat pahala sedekah. Faqala Abdullah bal i'tihi anti. Laki dia, suami dia Abdullah bin Mas'ud kata dekat dia, kamulah pergi tanya Nabi, aku segan nak pergi tanya benda ni. Laki dia kata, aku segan nak jumpa Nabi, nak tanya benda-benda macam ni. I'ti, kamu pergilah. Fantalaqtu, maka Zainab pun tak apalah, keluar daripada rumah nak pergi ke rumah Nabi SAW kerana nak tanya tentang benda ni. Fa idza imra'atun minal ansar bi babi Rasulillah SAW hajatuha. Zainab kata, bila aku sampai di rumah Nabi, tengok-tengok depan pintu rumah Nabi ada satu orang perempuan Ansar. Aku sampai di rumah Nabi, dah ada satu orang perempuan duduk depan pintu rumah Nabi. Dia satu orang perempuan Ansar. Hajati hajatuha. Hajat aku dengan hajat dia sama. Dua-dua pun nak tanya Nabi tentang benda ni. Dia pun orang miskin juga, aku pun orang miskin juga. Aku dengan dia sama. Dua-dua nak pergi tanya Nabi, duit ada sikit ni kalau guna untuk belanja anak pinak, adakah dapat pahala sedekah ataupun tak? Dia dengan aku nak tanya benda sama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Kata Zainab, tapi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu orang manusia ulqiyat alaihi al-mahabah, yang Allah campakkan kepada dia al-mahabah, gerun. Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata Nabi, yang kata Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu orang manusia yang ada mahabah, ada gerun. Gerun, nak jumpa dia gerun, nak bercakap dengan dia gerun, duduk depan dia jadi susah nak bercakap kerana hormat kita dekat dia tu terlalu besar. Bila pergi duduk depan Nabi, jam. Ni Nabi. Bukan senang tuan-tuan nak dapat orang yang macam ni bukan senang. Kita kalau jadi ustaz duduk dalam masyarakat, orang boleh main melawak dengan kita, main duduk sepak pungkong, habis tuan-tuan. Tak usah jadi ustaz lah. Kita jadi ustaz duduk dalam masyarakat, orang main melawak dengan kita, melawak luku kepala, sepak pungkong. Ustaz apa? Tak ada mahabah. Hormat orang tak ada langsung. Nabi SAW musuh marah kat dia, belakang ni macam-macam, gasak Nabi cukup-cukup, pergi depan jam, tak boleh nak kata. Belakang tak nampak muka, 1001 mereka boleh kata Muhammad ni macam ni, macam ni, macam ni, dia ni lagu ni, kita dia suruh buat lagu ni, dia sendiri buat lagu lain, bumbang. Pergi depan Nabi tak boleh cakap. Pasal apa? Nabi dia ada mahabah. Zainab ni daripada rumah tadi pergi nak jumpa Nabi SAW. Sudah sampai depan pintu rumah Nabi, dia main gerun. Dia kata pasal Nabi ni qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Allah campakkan ke dalam diri Nabi ni mahabah, rasa gerun orang nak jumpa dia. Fa kharaja alaina Bilal. Kami duduk depan pintu rumah Nabi, duduk nak ketuk pintu nak masuk nak apa, Bilal keluar. Faqulna lahu.
Dah tengok Bilal keluar, cantik pakai suruh Bilal sudah. Maka kami kata kepada Bilal, "I'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu anna imra'ataini bil bab tas'alanik atujzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima." Dia berkata, "Bilal, tolong Sat pergi jumpa Nabi dalam rumah. Tolong Sat bagi tahu dekat Nabi, kata kami ni dua orang perempuan duk ada depan pintu rumah. Kami nak tanya Nabi satu benda. Nak tanya Nabi, kami ni orang miskin, duit ada pun tak banyak mana. Duit hak tak banyak mana tu kami nak guna untuk belanja anak pinak kami di rumah. Adakah perbuatan kami itu boleh dapat pahala sedekah? Tolong Sat pergi tanya Nabi benda ni. Wala tukhbirhu man nahnu, tapi tolong jangan abang dekat Nabi kami ni siapa." Seganlah saat ni Nabi tahu kata kami ni apa lagu mana, segan. Tolong pergi tanya Nabi benda ni, tapi jangan abang dekat Nabi kami hak main ni siapa, tu sahabang kat Nabi. Fadakhala Bilal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Bilal pun masuk pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya macam mana yang depa ni suruh tanya. Tanya Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man huma?" Nabi pula tanya Bilal, "Man huma?" Siapa dia dua orang perempuan yang mai tanya tu siapa? Qala, kata Bilal, "Imra'atun minal ansar wa Zainab." Habaqlah. Dia kata hak mai ni, dia kata satu orang perempuan daripada Ansar, seorang lagi Zainab. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu Zayanib?" Nabi kata, Zainab mana satu? Zainab ramailah orang Arab, tuan-tuan. Nama dia pusi-pusi mai duk mai atulah, Zainab, Fatimah, Aisyah. Dumi lagu tu ya. Putih-putih berapa banyak Zainab duk ada kampung tu, berapa banyak Fatimah ada di situ, berapa banyak Aisyah ada di situ. Orang Arab dia duk main nama tu aja. Jadi bila sebut kata hak main ni satu orang perempuan Ansar dan seorang lagi Zainab, Nabi tanya Zainab mana satu? Qala, kata Bilal, "Imra'atu Abdillah hab'abih." Dia kata hak main ni Zainab bini kepada Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata, Nabi kata lahuma ajrani, bagi mereka dua pahala. Nabi kata ajrul qarabah, satu dia dapat pahala kerana jaga qarabah keluarga sendiri. Wa ajrus sadaqah, yang kedua pahala sedekah pun dapat. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Daripada hadis ni tuan-tuan dapat kita faham, yang pertama orang Islam ni sangat-sangat dianjurkan bersedekah. Yang kedua, sedekah, dalam nak memberi sedekah utamakanlah adik-beradik yang terdekat dulu. Dalam nak bagi sedekah ni utamakanlah adik-beradik yang terdekat dulu. Dan yang ketiga, pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni, Nabi kata apa nak buat selalu. Nak buat lala tu juga. Yang keempat yang dapat kita faham daripada hadis ni, sahabat Nabi tak reti bohong dengan Nabi. Tak reti. Dia janji dengan orang lain macam mana pun, bila pergi depan Nabi, Nabi tanya dia cakap betul. Depan perempuan ni tadi dia mengaku dah kata okey, dia tak abang siapa yang mai tanya ni, tapi bila sampai depan Nabi, Nabi tanya man huma, siapa dia dua orang tu, terus dia abang. Pasal apa? Sahabat tak reti bohong dengan Nabi. Dan akhirnya kesimpulan yang dapat kita buat apa dia? Adab di antara kita orang Islam dengan Allah dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat utama, perlu dijaga. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3, muka surat 147.
Muka surat 149. Muka surat 149. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tiada kami suruh akan dikau melainkan menyuka orang yang ikut dengan syurga dan menakuti orang yang tidak ikut dengan neraka. Bulan lepas kita dah baca dah ayat yang menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bulan lepas kita tengok tentang bayang yang Allah bagi jadi. Allah jadikan bayang bukan saja-saja buat, tapi ada guna dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kata, boleh bagi aku mudah aja. Kalau aku nak jadikan bayang duk panjang tu aja, daripada pagi sampailah malam bayang duk panjang tu aja. Tuhan kata aku boleh buat. Tapi aku buat bayang ni daripada pagi-pagi, bayang panjang berjela-jela, matahari kodok naik, bayang kodok pendek, sampai matahari tegak atas kepala, bayang tak ada. Semakin petang, bayang makin duk panjang balik sampai gelap, hilang bayang semua. Tuhan kata aku boleh buat bagi bayang tak ada, tapi aku buat bagi ada bayang. Adanya bayang itu tanda Tuhan Maha Berkuasa. Itu kita baca bulan lepas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjuk lagi tanda kekuasaan dia apabila Allah Subhanahu wa taala jadikan air hujan turun daripada langit. Tanda kekuasaan Allah yang cukup besar dengan turunnya air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita pula lagi satu tanda kekuasaan Allah yang sangat dahsyat bila Allah boleh jadikan perengat di antara air masin dengan air tawar. Saya dah cerita panjang lebar dah bulan lepas bagaimana orang buat kajian dan mendapati memang betul-betul macam mana yang disebut di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala kata wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan kami jadikan di antara kedua, yakni air tawar dengan air masin itu ada satu barzakh, ada satu dinding yang memisahkan di antara keduanya. Kajian sains mendapati betul apa yang Allah sebut dalam Quran. Malam ni kita sambung pula satu lagi ayat 56. Allah berfirman wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidak kami suruh engkau wahai Muhammad melainkan nak buat dua kerja. Yang pertama, dibagi tahu berita baik kepada orang yang taat Allah, depa akan masuk syurga. Dan pergi bagi tahu satu berita yang menakutkan kepada orang yang bantah Allah, depa akan masuk neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin." Kata olehmu wahai Muhammad, tiada aku minta akan kamu atasnya, yakni atas menyampai risalah Tuhanku itu sebarang upah. Tak boleh. Kalau ada orang hari ini nak jadikan profession mengajar baca kitab, ceramah dengan tujuan nak cari upah, dia menyalahi ayat Quran. Kalau dia nak jadikan itu profession dia, periuk nasi dia, hidup dia atas duit daripada menyampaikan risalah dakwah, itu satu kesalahan. Dia menyampaikan dakwah, kalau orang nak bagi sagu hati, itu atas penilaian orang. Dia tak boleh sama sekali meletakkan berapa benda dia mahu. Tak boleh. Nak panggil saya boleh, tapi kena 5 tu. Tak boleh. Menyalahi adab yang dipegang oleh para anbiya, para nabi-nabi, para rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh nabi-nabi kata, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin." Kata olehmu wahai Muhammad, aku tak minta upah atas risalah dakwah yang aku sampaikan ini. Illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbih sabila. Tetapi hanya mengharap barang siapa yang berkehendak bahawa ambil Tuhannya sebagai penunjuk jalan dengan tetap dengan nafkah hartanya pada keredaan Allah, maka tiada aku tegah daripada yang demikian itu.
Tapi Nabi SAW semata-mata buat kerja dakwah ni kerana nak ajak orang supaya ikut jalan Allah. Itu saja. Nabi bukan berdakwah kerana nak kaya, Nabi bukan berdakwah kerana nak himpun harta, Nabi bukan berdakwah kerana nak cari populariti, Nabi bukan berdakwah kerana nak bagi orang kenal nama dia, Nabi bukan berdakwah kerana nak orang sanjung dia. Nabi tak cari yang ni semua. Nabi berdakwah kerana nak ajak orang ikut jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bergantung hatilah, yakni bertawakkallah olehmu atas Tuhan yang hidup, Tuhan yang tiada mati, pada sekalian kerja dan perbuatan kamu. Kita tuan-tuan last sekali tawakal pada Tuhan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Kita selalu duk sebut benda tu. Kepada kamulah ya Allah aku bertawakal, kepada kamulah aku akan kembali esok ni. Firman Allah, wasabbih bihamdih, dan mengucap tasbihlah olehmu dengan memuji Allah. Mulut mau bila pun subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullahalazim. Mulut ni mau bila pun sebut nama Allah dengan zikir-zikir yang mulia. Berasa macam Allah bagi nikmat dekat kita, alhamdulillah. Tengok satu benda yang membawa terkejut dan takjub kepada kita, subhanallah. Tengok satu benda yang menakutkan kita, astagfirullahalazim, ya Allah, minta ampunlah kepadamu Tuhan yang maha besar. Bacalah subhanallah walhamdulillah dan sebagainya. Wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira, dan memadai dengannya, yakni dengan Allah, dengan dosa segala hamba itu ketahui kecil dan besar. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, dia tahu dosa hak kita buat, dosa kecil, dosa besar, dosa hak kita buat sorak, dosa hak kita tunjuk depan orang terang-terang, semua Tuhan tahu. Depan manusia kita tunjuk kita beriman sangat, depan manusia kita tunjuk kita Islam sangat, depan manusia kita tunjuk belakang kita duk buat benda salah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha mengetahui. Allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Dialah Allah Tuhan yang menjadi 7 langit dan bumi. Langit ada begitu punya hebat. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mencipta langit-langit itu semua. Ni Malaysia nak tembak naik satu lagi satelit. Dia panggil apa? Razak apa kan? Razak apa? Razak Sat. Hari itu Tiong Sat. Ini nak tembak naik Razak Sat. Mana dia nak pergi naik Sat saja duduk sana. Kan? Duk tembak naik pergi duduk di ruang angkasa tu Allah punya. Ruang angkasa tu Allah punya. Dan barang yang antara keduanya Tuhan buat juga. Bukan Tuhan buat langit 7 lapis saja, bukan Tuhan buat bumi hak hebat ni saja. Antara langit dengan bumi ni apa ada, semua Tuhan buat. Daripada manusia dan jin dan malaikat dan lainnya, semua benda ada dalam dunia ni Tuhan buat semua. Manusia ni tolaklah. Manusia saja pun berapa bangsa ada atas dunia ni. Allahu akbar. Tak reti nak abang. Atas dunia ni manusia saja berapa bangsa ada. Dalam Malaysia saja berapa pelet bahasa ada. Tuhan punya kuasa semua ni. Di Indonesia saja tu berapa macam bahasa hak duk cakap ada. Kita tak Jawa kasar, Jawa halui, macam-macam ada. Antara Jawa kasar, Jawa halus, aku cakap hang tak faham, hang cakap aku tak faham. Yang duk ada di Malaysia ni sahaja macam-macam duk ada. Tuan-tuan, kita tak bercakap dalam dunia ni lagi berapa banyak bangsa, berapa banyak bahasa duk ada. Tuhan punya semua sekali. Bangsa apa pun hamba Tuhan, bahasa apa pun depa cakap Tuhan faham. Bahkan yang terlintas dalam hati manusia, Tuhan mengetahui semuanya. Fi sittati ayyam, Allah jadikan langit, bumi dan sebagainya pada dalam kadar 6 hari kiraan dunia. Langit bumi Tuhan buat ni, Tuhan kata aku jadikan benda ni ambil masa sittati ayyam, 6 hari. Kerana tiada di sana matahari.
Dan jika dikehendaki, nescaya dijadi pada sekejap mata saja. Allah Subhanahu wa taala kata dia buat langit 7 lapis, dia buat bumi, dia ambil masa 6 hari. Bukan Tuhan tak boleh buat sehari, bukan Tuhan tak boleh buat sekelip mata. Tuhan saja buat benda ni ambil masa 6 hari. Sedangkan Tuhan kalau nak buat, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi terus jadi, tak payah tunggu 6 hari. Tapi pasal apa Tuhan ambil masa 6 hari untuk bagi jadi langit 7 lapis, nak bagi jadi bumi, nak bagi jadi semua benda yang ada di antara langit dan bumi? Pasal apa Allah ambil 6 hari? Dia kata, dan berpaling daripada sekejap masa itu kerana mengajak akan makhluk akan cermat, lambat-lambat pada kerja. Allah jadikan langit 7 lapis dengan bumi dengan semua benda yang ada ni dalam tempoh masa 6 hari kerana Allah nak ajak manusia. Walaupun kita boleh buat satu benda tu sat saja boleh siap, tapi biarlah cermat, biar benda yang kita buat tu siap dengan sempurna. Nak ajak kita. Bukan Tuhan tak boleh buat. Tuhan nak ajak kita. Kita ni nak buat satu benda, jangan kalut, jangan gopoh-gapah, jangan orang kata buat kerja ad hoc lah ni. Ni hari Sabtu ni dah nak buat ceramah. Hari ni baru kalut telefon ustaz ni, telefon ustaz ni, hari ni lah marah tu, marah ni, tu hang pi buat yang ni. Lagi 3 hari. Sama. Islam dia ajak kita nak buat satu-satu benda, perancangan bagi cantik. Biar proper. Benda kita nak buat tu biar proper. Kita tak mau buat kerja kalut-kalut yang hasilnya tak memuaskan hati. Tak mau. Nak buat bagi elok. Kalau tidak, kita tak buat langsung. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia macam tu. Maka dituntut pada tiap-tiap kerja supaya berlambat-lambat, supaya selamat, melainkan pada beberapa benda. Allah suruh kita dalam nak buat apa benda pun, Nabi kata apa? Al-ajlatu minasyaitan wat-ta'anni minallahi subhanahu wa ta'ala. Nabi kata apa? Al-ajlah, gopoh-gapoh kelang kabut, semua nak cepat, minasyaitan. Ini daripada syaitan. Wat-ta'anni, dan slow and steady, lemah lembut, bersopan dan sebagainya, minallah, itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan pada beberapa benda. Hak ni kena cepat. Apa dia? Yang pertama, tajhizul mayyit, iaitu menguruskan mayat. Yang ni kena cepat. Mayat cepat. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia mati bila? Dia mati malam. Lepas maghrib, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mati. Dia disimpan wa dufina qabla subhi, dikebumikan sebelum subuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu mati dah malam dah, dikebumikan sebelum subuh. Pasal apa? Pasal itu suruh agama. Kita ni kita duk drag masa, yang ni kita duk buat lambat. Mati pukul berapa ni? Mati pukul 6 petang. Nak simpan pukul 11 pagi esok baru nak simpan, duk taruh. Sedangkan Islam suruh kita buat kerja biar slow and steady, tapi ada benda kena cepat. Dia kata apa dia? Dia antaranya ialah menyempurnakan mayat. Yang ni kena cepat. Kalau sekiranya mayat tu mayat orang yang baik-baik, kita menyegerakan dia kepada janji baik Allah. Sebab dia masuk aja dalam kubur, kubur sudah menjadi raudhatun min riyadhil jannah. Kubur sudah jadi satu taman daripada taman syurga Allah. Kita segerakan dia untuk mendapat janji baik Allah. Kalau dia orang yang bermasalah, atas dunia banyak buat dosa, derhaka Allah dan sebagainya, kita simpan dia cepat. Kita mengelakkan diri daripada terfitnah dengan dia. Maka menguruskan mayat disuruh cepat. Yang kedua, benda yang disuruh cepat, dan nikah anak bikr. Anak bikr ni bukan anak bakar. Bikrun ni bahasa Arab maksudnya anak darah. Anak darah, bikr. Dan menikah anak bikr. Dia kata dan menikahkan anak
anak perempuan kita, anak dara kita, yang ni bagi cepat. Pasal apa? Duk taruh lama tak lagi nak jadi cerita. Dan tengok edisi siasat tu dalam TV, karut. Mak pak hantar pergi universiti dengan kenuri, potong kambing dengan apa semua, lugu tu lugu ni, Tok Imam pun doa sampai. Tengok pergi buat kerja macam tu. Kain kelumbung duduk di atas, bawah tak ada apa dah. Tuan-tuan, benda dah duk keluar hari ni keluar satu, semua orang Melayu. Apa seronok apa? Mengaibkan kita sendiri. Dan tentu bangsa asing duk gelak kat kita ni. Dia gelak kat kita ni. Kita duk berebut terkinja-kinja sana sini nak cari CD, nak tengok juga hak orang duk cerita riuh-riuh ni, nak tengok. Tengok apa? Kita ludah ke langit timpa muka sendiri. Kita nak tengok bangsa kita duk buat kerja macam tu. Orang yang mengaku agama kita duk buat kerja macam tu. Apa seronok apa? Tak ada satu benda yang seronok. Benda tu benda yang mengaibkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka menikahkan anak perempuan ni, anak perempuan yang dara ni disuruh cepat-cepat. Takut lagi duduk lama, dia dah kenal dah, kita nak halang dia, kita bukan duduk depan mata kita selalu. Ni semua nak mengundang fitnah. Bila jadi hal, muka kita juga yang kena arah. Dan yang ketiga, yang disuruh cepat dan bayang undang. Yang ni suruh cepat. Bagi clear bang. Hak mana apa semua lu bagi settle bang. Lapang haji kita. Dan yang keempat, dan tunai yang fardu. Benda-benda fardu dia suruh cepat-cepat buat. Semayang misalnya benda fardu. Tak usah tangguh. Itu sebab bila orang tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah amal yang paling baik? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Semayang awal waktu. Semayang fardu ni benda fardu. Benda kok mana pun kena buat. Buat awal-awal senang. Masuk waktu pukul 1.25, 1.25 semayang bang, lega berasa. Lagi duk tunggu, kita pun tak senang, jiwa kita pun tak tenteram, hati kita pun tak tenang. Pasal kita ni tak buat lagi benda fardu ni. Jadi apa-apa dalam masa tu, berdosa kita, mati tak semayang fardu. Maka benda tu disuruh cepat. Dia kata maka sunat disegerakan semua perkara-perkara itu. Maka menjadi Allah akan bumi ini pada hari Ahad dan pada hari Isnin. Ini berdasarkan riwayat. Bumi Allah jadikan hari Ahad dan hari Isnin. Dan menjadikan langit pada hari Khamis dan Jumaat. Dan menjadikan barang yang antara keduanya hari Selasa dan hari Rabu. Itu dalam riwayat yang tidak sahih. Yang menceritakan tentang benda ini. Firman Allah, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Tsumma stawa 'alal 'arsyir rahman. Kemudian bersemayam atas arasy oleh Tuhan Ar-Rahman. Selesai Allah jadikan semua benda-benda ni, Allah bersemayam di atas arasy Ar-Rahman. Akan sebagai bersemayam yang layak dengan dia. Maka makna arasy pada lughah itu ialah kursi raja. Dan dikehendaki di sini jisim yang besar yang meliputi dengan alam atas 7 lapis langitnya. Ini huraian dari segi tauhidnya yang kata arasy itu begitu. Benda-benda yang macam ni kita tak disuruh untuk mentakifkan. Tak suruh kita ni duduk tanya lagu mana, macam mana, bagaimana, tak suruh. Bukan kerja kita. Kita beriman bahawa Allah ada satu tempat Allah bersemayam, nama dia arasy. Allah bersemayam di atas arasy. Macam mana arasy Allah? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada arasy seumpama arasy Allah yang boleh kita banding dengan ada atas dunia ni, cukup. Gitu. Firman Allah, fas'al bihi khabira. Maka tanya olehmu wahai manusia tentang Tuhan Ar-Rahman itu. Yakni kepada orang yang kehendaki mengkhabar ia akan dikau dengan sifatnya. Itu dia. Tuhan kata kalau nak tanya benda-benda macam ni, tanya pada orang yang boleh cerita dekat hang. Siapa dia? Tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duk bahas bincang benda-benda ni. Yang kata jisim ni apa dia, yang kata jirim ni apa dia, yang kata wah duk bincang benda tu. Kawan hak duk ajak nak terang pasal jisim, pasal jirim, pasal apa ni pun tengok-tengok bini pun tak pakai kelumbung, keluar ni.
Tuhan sebut dalam ayat ni, fas'al bihi khabira, maka tanyalah benda-benda yang macam ni, tanya khabira, kepada orang yang betul-betul tahu. Firman Allah, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Dan apabila dikata bagi mereka itu, yakni bagi segala kafir Mekah dan lainnya itu, sujud olehmu kepada Tuhan Ar-Rahman, nescaya kata mereka itu, apa Ar-Rahman itu? Asnamkah dia? Ni yang kata kafir Mekah yang ada pada masa tu. Bila Nabi SAW duduk semayang, mereka duduk tengok Nabi semayang dengan sujud, dengan rakak, dengan sujud, dengan apa? Mereka pergi tanya Nabi, Muhammad, kamu ni duduk sujud ni sujud apa? Nabi kata, aku sujud ni, aku sujud kepada Allah Tuhan Ar-Rahman. Nabi kata pula, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Tuhan kata, pihak dekat orang kafir ni, usjudu lirrahman, sujudlah kepada Allah Tuhan Ar-Rahman, jangan sujud dekat tokong. Bila pergi suruh mereka sujud pada Allah Tuhan Ar-Rahman, mereka kata dekat Nabi, wa marrahman, Tuhan apa yang suruh kami sujud? Tak nampak nak sujud macam mana? Mereka pergi kata begitu. Hang suruh kami sujud dekat Tuhan Ar-Rahman, mana dia Tuhan tu? Suruh sujudlah, nak sujud dekat siapa? Mana? Tak nampak. Mereka kata, mereka nak sujud pada benda yang nampak. Maka mereka kata dekat Nabi, wa marrahman, mana dia Tuhan Ar-Rahman itu? Asnamkah dia? Tokongkah dia ni? Anasjudu lima ta'amuruna, adakah kami nak sujud pada benda yang engkau suruh sujud saja, sedangkan kami tidak kenal? Kita tanya Nabi dulu. Ni kafir Mekah ni, hang nak suruh kami sujud dekat Tuhan yang benda ni yang kata Tuhan ni pun kami tak kenal. Hang nak suruh kami sujud benda yang kami tak kenal. Wazadahum nufura, dan menambah akan mereka itu oleh ini perkataan, oleh perintah sujud itu akan lari daripada iman. Lagi duk suruh, lagi nak lari daripada beriman kepada Allah. Ada orang macam ni ada. Lagi duk serang, lagi dia nak bantah. Larang macam suruh, dia jadi begitu. Kita pergi larang dia buat benda dosa ni macam suruh. Dia lagi nak buat, nak tunjuk kat kita dia tak heran dengan benda dia buat. Ada orang macam ni. Maka zaman Nabi dulu, kafir Mekah dia buat macam ni. Dan yang menyuruh itu ialah Nabi SAW. Sedangkan yang suruh tu Nabi pun mereka bantah juga. Peduli apa? Firman Allah, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujah, maha besar, maha suci Tuhan yang telah jadi pada langit itu buruj 12. Buruj ni maksudnya gugusan bintang-bintang. Maha suci Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Buruj itu dia kata adalah tempat nak berjalan bintang yang 7. Ni cerita alam atas. Apa Malaysia ni, Datuk Doktor apa tu yang bahagian angkasa tu, Mazlan apa nama, Datuk Dr. Mazlan, dia baca ayat ni, dia nanti nampak lah pasal dia buat kajian tentang benda, cerita pasal alam atas tu. Dia buat kajian, dia pandang cerita yang kata buruj ni apa dia, yang kata nujum ni apa dia. Buruj lain, nujum lain pula. Gugusan bintang-bintang dengan nujum. Nujum ni pun bintang juga, tapi dia tak sama, dia ada cerita lain-lain. Ni orang yang mengaji bidang falak ni, ada pun reti benda-benda ni semua. Allah kata tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan, maha besar Tuhan yang telah jadi pada langit itu gugusan bintang-bintang 12 yang menjadi tempat berjalan bagi 7 bintang yang berjalan. Maka buruj 12 itu ialah Hamlun dan Saurun dan Jauzaun dan Saratan dan Asad dan Sunbulah dan Mizan dan Aqrab dan Qaus. Yang tu bukan jadi, Jadiun, jim dalia saja, bukan jin alif dalia, Jadiun. Ni orang putih duk kata jadi. Anda tengok cerita Star Wars, apa dia kata jadi ni, Jadiun, jadi. Dan Hud dia kata maka itu 12 gugusan bintang ada ni.
Hamlun makna dia biri-biri. Tuan, ada orang lah ni dia percaya benda ni. Tuan biasa tengok ni dulu dulu dalam surah abang dia ada bintang Leo, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus kan. Ini cerita ni. Hamlun biri-biri. Tuan-tuan tengok tu logo-logo dia tu, dia ada satu biri-biri. Biri-biri ni bintang Hamlun. Depan tidur baca pula, hari ni orang yang berbintang Leo, dia sebelah pagi dia nanti seronok apakah, dia sebelah tengah hari dia nanti dapat satu tuah apakah, dia sebelah petang dia nanti ditimpa satu malam, dia kata. Tidur baca pula, petang tak pergi mana, duduk rumah. Tuan-tuan, tak tahulah. Ada orang percaya benda-benda macam ni. Ada buku pun, baru ni satu kawan main tunjuk kat saya satu buku. Tajuk buku tu Vastu. Vastu. V-A-S-T-U. Vastu. Ditulis oleh satu orang, doktor. Doktor dia doktorit. Doktor PhD di dalam bidang sains. Apakah dia ni? Fizik pun. Doktor PhD dalam bidang fizik. Dia buat satu buku, tajuk buku tu Vastu. Cina kata Feng Shui. Apa macam tu? Satu kawan main tunjuk, dia kata, Ustaz, boleh percaya ke benda macam ni? Saya pun tengok sekali lalu. Masya Allah. Sampai apa nak buat semua dalam buku tu? Kalau rumah kita pintu patut ada tang mana, pintu masuk patut duduk tang mana, pintu dapur patut duduk tang mana, bila masuk tu belah kanan kena buh apa, detail sampai macam tu. Bilik tidur kena duduk belah kanan ke belah kiri ke, dalam bilik tidur tu katil kaki nak pergi belah mana, utara ke selatan ke timur ke barat ke dan sebagainya. Detail, buku tebal macam tu, buku Vastu, buku Feng Shui. Buku tu ditulis berdasarkan kajian bintang. Cina tuan-tuan percaya benda ni. Cina percaya benda ni. Dia dah bagi deposit dah nak beli satu rumah. Dah bagi deposit 20,000 dah. Baru panggil mai hak pandai feng shui ni, mai tengok rumah dia, tengok kiri, tengok kanan apa semua. Oh, dia kata hang jangan duduk rumah ni. Dia sanggup hilang 20,000. Dia tak ambil rumah tu. Ni orang percaya ni, yang kata orang percaya ni. Tuan-tuan, banyak berkawan, banyak bergaul, banyak cerita tentang benda ni. Kita boleh dengar. Asas dia ada disebut, tapi kita mempercayai benda tu dilarang. Memanglah kajian kalau buat apa semua, dia ada logik dia, dia ada rasional dia, dia ada benda yang boleh dia ambil kira dan sebagainya, tapi tak semestinya benda tu exactly betul. Maka cerita bintang-bintang ni, dia kata Hamlun makna dia biri-biri, Sauron makna dia lembu. Tuan-tuan tengok simbol-simbol daripada buat tu, ada biri-biri, ada lembu. Jauzaun makna dia tu orang dua kembang aduk peluk tu, itu Jauza. Apakah dalam bahasa mereka ni ada nama lah. Saratan makna dia ketam. Asadun makna dia singa, yang Leo ni. Leo ni orang beranak bulan 8. Ni bulan 8 ni geng Leo lah. Dan dicerita lah pula geng Leo ni hari ni apa dia nanti kalau masak nanti nak jadi apa kalau duduk di rumah. Asadun. Sunbulah maksudnya gadis. Dia ada logo dia. Anak dara perempuan lagu kambing duk agak naik atas lutut tu. Mizan tu lambang dacing tu. Aqrabun kala jengking, Scorpion. Aqrab. Qausun anak panah tu yang dia buat gambar macam apa nama menatang, tapi ada kepala ada badan duk pegang anak panah tu. Aquarius ke apa ke? Yang tu dia punya cerita dia. Jadiun makna dia kambing. Dalun makna dia timba, cebok. Hut makna dia ikan. Nah, dia gambar ikan dua ekor, satu kepala balik kanan, satu kepala balik kiri. Apa? Dia ada nama dia dalam bahasa nujum ni, dia ada. Dia kata bintang 12 ni Allah bagi jadi.
Manusia kemudiannya pergi duk merepek dengan benda ni. Tapi benda tu Allah bagi jadi. Begitu. Maka iaitu tempat perjalanan bintang 7. 12 gugusan bintang yang dia sebut tadi ni, ada pula 7 bintang lagi yang duk jalan di situ. Dia kata iaitu yang pertama Marikh. Yang ni orang duk sebut planet Marikh, planet Zuhal, planet. Satu Marikh. Baginya Hamlun dan Aqrabun yang akan berjalan di situ. Yang kedua bintang Zuhrah, baginya Saurun dan Mizan yang akan berjalan di situ. Ketiganya Utarid. Pernah dengar nama-nama ni? Utarid dulu sekolah-sekolah menengah masa zaman kita mengaji dulu, dia buat rumah sukan. Dia ni rumah Marikh, dia ni rumah Zuhal, dia ni rumah apa. Kemudiannya dia main nama warna pula. Dia ni rumah merah, dia ni rumah biru, dia ni rumah kuning. Dia main pula sekolah Arab, dia ni rumah Abu Bakar, dia ni rumah Umar, dia ni rumah Zubair begitu pula. Kan? Dulu nama-nama Marikh ni semua digunakan. Utarid baginya Jauza dan Sunbulah yang berjalan di situ. Keempatnya Qamar, dia kata baginya Saratan. Yang kelimanya Syamsun, baginya Asad. Bintang hak Leo tadi ni. Keenamnya Mushtari, baginya Qausun dan Hud. Ketujuhnya Zuhal, baginya Jabiun dan Dalun. Dia kata. Begini ceritanya. Maka bintang 7 ini kedudukannya satu-satu pada satu lapis langit. Bintang 7 Marikh, Zuhal, Utarid ni semua duduk satu lapis satu saja. Atas tertib nuzum, yang ni atas susunan tadi. Mula daripada langit ke-7 maka sudah langit yang pertama. Susunan macam yang dia sebut tadi. Iaitu Zuhal apa semua ikut susunan tu. Kemudian bawah tu dia kata dia bawa main satu bait syair. Ulama ada buat bait syair tentang nama-nama gugusan bintang apa semua tadi. Dia kata Hamlus Saur, Jauzatus Saratan, Wara'al Laythu Sunbulal Mizan, Warama Aqrabun Biqusi Lijadi, Nazahad Dalu Barakatal Hitan. Orang Arab dia suka syair macam ni. Masa saya mengaji dulu, kena hafal bait-bait syair ni kan, mengaji Arab kena hafal bait syair ni. Guru saya tu mengajar tu Esko Kelantan lah ni tu. Ustaz Muhammad Daud Iraqi nama dia. Oh, jenuh mengaji kat dia. Sekarang kau main. Kan? Dia bait syair ni 2 muka surat ni bagi 5 minit dia hafal. 2 muka surat bait syair ni macam ni punya pantun lah, pantun Arab lah. 2 minit 5 minit dia boleh hafal 2 muka. Siap dengan baca sekali lagi dengan perasaan pula. Amin tazakkuri jiranim bizi salami. Macam tu punya duk bunyi pula. Kita ni duk kecup perut, kita bagi 2 hari pun tak boleh ingat 2 muka tu. Tak senang, bukan bahasa kita nak hafal kan, bahasa Arab. Lepas tu pula dia bukan bahasa lagu bahasa bersembang ni, dia bahasa sastra Arab. Kan? Susah. Dan boleh bayang macam mana orang nak hafal Quran 30 juzuk pula lagi kan? Lagi tinggi nilai sastra Arab dia, boleh hafal 30 juzuk. Kita kena hormat dia bang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan jadi ia padanya, yakni pada langit itu pelita, iaitu matahari dan bulan yang bercahaya-cahaya. Tuhan bagi jadi pula segala bintang-bintang yang ada di langit ni jadi macam pelita, macam lilin, macam cahaya ke atas langit. Cantik tengok. Cantik tengok tuan-tuan. Kita duduk satu kawasan lapang duk tengok bintang-bintang duk bertabung di langit tu. Subhanallah. Maha suci Allah boleh buat benda-benda ni semua. Bukan senang tuan-tuan. Langit tu sudah. Saya fikir pasal bintang. Fikir pasal langit tu aja dia tak pernah runtuh memang sekepin pun. Ya Allah. Ya tu pun tak boleh fikir. Dengan tak ada tiang duk tungkat dia dengan duk ada situ lah. Naik kapal terbang nak pergi Mekah. Naik kapal terbang naik pergi atas pada awan lagi tu. Jenguk ke tingkap tu nampak awan duk ada bawah kita. Rasa macam Doraemon kita ni. Budak-budak tu tengok kartun aja, kartun Doraemon, bubuh helikopter apa atas kepala, naik pergi lalu boleh duduk main lompat atas awan. Kita nak pergi Mekah lalu buat atas awan.
Subhanallah. Kena sebut macam tu. Maha suci Allah. Tuhan dia boleh buat benda-benda macam ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Tuhan yang menjadi akan malam dan siang itu berganti-ganti. Tuhan yang atur. Heran sungguh. Daripada kita mula-mula reti kenal dunia ni sampai hari ni, tak tahu sampai bila lah duduk jalan dia punya rotation macam tu aja. Tak pernah sekali pun malam bantah. Lagu tak mau nak terima siang, tak pernah sekali siang bantah tak mau bagi malam main. Pernah jadi tuan-tuan? Dia duduk mai pukul 6, pukul 6.30 dia kuih duduk malam, kuih duduk gelap, kuih duduk apa, mai pukul 7 gelap, 7.30 dah gelap dah. Tak pernah dia jadi bantah pun sekali pun. Mai pukul 7 pun lagi kuih duduk terang lagi, mai pukul 8 malam pun duduk terang lagi. Apa nak? Tak pernah. Dia ikut rotation tu. Tuhan dah tentukan macam tu dia jalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi mereka yang menghendaki ingat nak buat kebajikan, Allah bagi jadi malam, bagi jadi siang ni. Bagi orang yang dalam hati dia ada ingat nak buat kebajikan, dua-dua ni ada guna untuk dia. Yang lupa pada sebelah malam, maka dapat kerja pada sebelah yang lainnya. Malam dia tak ada nak buat kebajikan dan sebagainya, siang esok dia boleh buat kebajikan. Malam tak ada nak bangkit tahajud misalnya, siang esok boleh bagi sedekah dekat orang, kebajikan. Ataupun mereka yang menghendaki syukur akan nikmat Tuhan pada keduanya, maka syukur nikmat siang dengan cerah dan dapat usaha rezeki dan lainnya. Bagi orang yang nak bersyukur apa yang Tuhan bagi kat dia, siang masa untuk dia bersyukur. Macam mana cara dia bersyukur? Dengan menerima siang ni, dia pergi kerja waktu siang. Ini orang yang berarti bersyukur. Tuhan bagi dekat dia siang, dia syukur atas anugerah siang yang Tuhan bagi kat dia. Macam mana nak buktikan kesyukuran dia? Pergi kerja. Orang yang pergi kerja waktu siang, ini orang syukur pada anugerah Allah bagi siang dekat dia. Dan mensyukur nikmat malam dengan dapat lena dan ambil kesenangan dan sembahyang malam dan bersunyi hamba dengan Tuhan dan lainnya. Malam boleh buat aktiviti ni semua. Satu, boleh lena. Ni malam tak mau tidur. Tidur agak naik rumah orang jadi kawang, curi harta benda orang. Apa? Orang suruh tidur. Yang tidur mencuri betul apa? Kau belah apa nama kubung panjang, kau belah apa tu? Daripada kawan beritahu semalam ni. Daripada apa bulan puasa raya hak dulu ni nak mai puasa pula dah ni. Tak habis-habis. Jenis masuk atas rumah, diberkah habis kaki tangan orang, curi harta merda orang ada atas rumah. Sampai lah ni, tak habis-habis. Orang Allah bagi jadi malam ni, balik rehat, lena. Dia pergi buat operasi dia. Ambil kesenangan dengan waktu malam ni. Waktu malam ni, waktu kita tenangkan diri kita. Suasana luang pun sunyi, sepi dan sebagainya, kita ambil masa untuk tenang. Sembahyang malam, dia kata bersunyi hamba dengan Tuhan. Sekali-sekali, sebulan sekali, sebulan 2 kali, bangkit sekali malam, bangkit sekali. Pukul 3 pagi bangkit, ambil ayat semayang, gosok gigi elok-elok, ambil ayat semayang, apa semua, pergi semayang tengah-tengah rumah. Lapang berasa duduk tengah-tengah rumah semayang. Semayang duduk, ajar tikak semayang tu muhasabah diri kita. Aku ni terang mana lah ni. Muhasabah diri kita. Lalu fikir orang. Kita ni. Terang mana aku ni lah ni. Ibadat banyak mana. Takat ada buat lah ni padan tak dengan anugerah Tuhan duk bagi kat aku ni. Masa untuk kita bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Dan bermula orang yang dinamakan hamba Allah, hamba Tuhan Ar-Rahman itu, iaitu segala mereka yang berjalan dalam bumi dengan kehinaan, tawaduk, tetap, tiada rupa kemuliaan, takabur, berlenggang-lenggang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita sambung kemudian ayat ni. Ayat ni pula dia nak main cerita tentang sifat hamba Allah yang mulia.
Ni dia nak start pula cerita baru, cerita tentang ibadur rahman, hamba Allah ni allazina yamshuna 'alal ardi haunan. Di antara sifat orang yang betul-betul hamba Allah ialah dia bila berjalan di atas muka bumi haunan, hal keadaan dia tawaduk dan hina diri. Ini hamba Allah. Pasal Tuhan kata dalam Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu melangkah di atas muka bumi hal keadaan kamu maraha, berasa bongkok, sombong, takabur dan sebagainya. Jadi kalau mai dalam hati kita masa duk berjalan atas muka bumi ni, mai dalam hati kita berasa lagu mana ke, berasa kita berilmu, berasa kita kaya, berasa kita besar, berasa kita bukan ibadur rahman, kita bukan hamba Allah lagi sebenarnya. Tapi kalau kita duduk berjalan di atas muka bumi ni, kita duduk rasa dalam hati kita, kita ni tak ada apa sebenarnya. Berapa banyak orang yang lebih baik daripada kita. Ada perasaan haunan, perasaan tawaduk, hina diri. Ini ada ciri orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan sifat orang yang beriman juga, dia kata apabila orang-orang jahil duk kata lebih kurang dekat dia, dia kata salama, selamatlah hamba. Orang yang beriman, kalau orang nak kata apa kat dia, itu Tuhan bagi kat dia lidah. Dia nak kata apa, dia punya hal lah. Hak dia kata betul tak betul, dia tanggung depan Tuhan itu. Kita tetap hidup jadi replah dengan kata-kata orang ni. Salamah. Kita katakan dia, mudah-mudahan hang selamatlah dengan duk kata kat aku ni. Itu sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kemudian. Ustaz minta tolong jelaskan sujud tilawah yang ada dalam Quran. Tadi kita terlupa nak abang. Terima kasih kawan kita. Ayat tadi ni, wa iza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Ayat tadi ni. Dan apabila dikata kepada orang-orang kafir Mekah ni, usjudu lirrahman, sujudlah kepada Allah Tuhan Ar-Rahman, qalu, mereka kata wa marrahman, Tuhan apa? Tuhan mana? Ayat itu adalah ayat sajdah. Ayat sajdah. Jadi kalau kita duk baca ayat ni, kita duk baca Quran, kita baca-baca ayat surah Al-Furqan ayat 60 tu tadi sampai tang ayat wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Sampai tang ayat tu sunat kita sujud. Sunat kita sujud. Jadi ambil Quran, letak tempat yang mulia elok-elok, sujud. Sujud itu sujud tilawah dia panggil. Iaitu sekali sujud. Kemudian bangkit daripada sujud itu, sambung balik baca Quran. Dan sujud tilawah ini tidak perlu kepada takbir, tidak perlu kepada bagi salam apa, tidak perlu. Sama lah macam sujud syukur dan sama kan. Orang hari ni dia nak memperelokkan lagi apa yang Nabi buat yang sudah elok itu kan. Maka dia bila jumpa ayat ni, dia pun ambil Quran tak tepi, lagu duduk takbir pula, lagu sujud pula, bangkit-bangkit bagi salam lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menyalahi sunnah. Dia kata Nabi tak buat macam tu kan. Nabi tak buat macam tu. Sama dengan sujud syukur pun sama. Sujud syukur bersama. Kita dapat satu anugerah apakah? Dapat satu anugerah apakah? Kita duk minta kerja misalnya, dapat kerja. Kerja yang kita nak tu dapat. Dapat berita kata dapat kerja tu, pergi ambil ayat semayang. Pergi ambil ayat semayang, duduk antara dua sujud, duduk macam tu, terus sujud sekali. Ingat dalam hati, syukur pada Allah apa-apa, nak baca apa-apa baca. Subhana rabbiyal a'la ke apa, bacalah sebarang zikir yang memuji Allah. Bangkit daripada sujud tu, selesai sujud syukur. Dalam hadis yang kata Nabi sujud 2 kali itu kerana Nabi dapat 2 nikmat. Satu nikmat dapat tahu, Nabi sujud sekali. Bangkit pula dapat pula lagi satu nikmat, Nabi sujud lagi sekali. Maka sujud syukur itu sekali sahaja bagi satu nikmat. Ada yang macam tu. Jadi yang tadi itu adalah ayat sajdah. Kalau kita baca biasa-biasa baca Quran, maka disunatkan sujud pada ayat itu. Dia ada banyak tempat lah. Yang ni tuan-tuan tanya guru Quran, dia boleh bagi satu senarai panjang lah tentang ayat-ayat sajdah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.
إن الإنسان اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.